Dan Intan melalui kampus-kampus cawangannya seperti Intila ini seharusnya berupaya untuk mengecilkan jurang antara kemahiran yang diperlukan oleh seseorang pegawai dengan kemahiran yang dimiliki, iaitu narrowing the gap between the skills employees need and the skills that they have. Walaupun Intila belum mempunyai bangunan kampusnya yang tersendiri, ini tidak sepatutnya menjadi satu handicap untuk mencapai matlamatnya. Intan Wilayah Timur Laut atau Intila telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Halim Ali, Ketua Setiausaha Negara di Kuching, Sarawak pada 26 Mac 1999. Intila bertanggungjawab menganjurkan latihan meliputi penjawat awam di Sabah, Sarawak dan Labuan. Nama Intila telah ditukar kepada Intan Malaysia Sarawak pada 26 Mac 2001 dan seterusnya dikenali sebagai Intan Sarawak mulai 9 April 2003. Visi Intan Sarawak adalah untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan latihan perkhidmatan awam di Sarawak. Misi Intan Sarawak pula adalah untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan anggota perkhidmatan awam dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan sikap positif ke arah keutuhan dan integriti perkhidmatan awam. Objektif penumbuhan Intan Sarawak pula adalah: pertama, membantu meningkatkan latihan dan prestasi perkhidmatan awam di Sarawak dan seterusnya menggalakkan lagi proses integrasi nasional. Kedua, membantu menyeragamkan latihan pegawai-pegawai awam di negeri Sarawak agar wujud corak perkhidmatan awam yang selaras dan standing di seluruh negara. Ketiga, memastikan bahawa sebarang usaha memajukan perkhidmatan awam serta inovasi yang diperkenalkan di peringkat persekutuan akan mudah diperluaskan ke Sarawak. Dan objektif keempat, memperlengkapkan usaha-usaha latihan dan pembangunan sumber manusia yang dijalankan oleh agensi-agensi latihan utama di negeri Sarawak. Sejarah Intila bermula setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Januari 1999. Fasa pertama rancangan pembangunan kampus Intan Sarawak bermula dengan pejabat Intila ditempatkan sementara di Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak sehingga memasuki fasa ketiga. Dalam fasa keempat, pejabat Intila telah dipindahkan ke sebuah bangunan di Jalan Badruddin, Kuching pada 15 Disember 1999 sehingga hari ini. Dalam fasa kelima dan keenam, Intila mula berkembang dengan perubahan nama dan pertambahan perjawatan dari 6 anggota menjadi 28 orang pada tahun 2004. Memasuki fasa ketujuh, Intan Sarawak telah dikenal pasti sebagai anchor tenant dalam rancangan pembangunan projek Pusat Pentadbiran Persekutuan Sarawak di Rambungan dengan pembinaan kampus tetap Intan Sarawak di situ. Walau bagaimanapun, pada Oktober 2005, projek Pusat Pentadbiran Persekutuan Sarawak telah dikaji semula dan pada tahun 2006 di bawah rancangan Malaysia ke-9, Intan telah mengenal pasti sebidang tanah yang strategik di Kota Semarahang sebagai tampak kampus tetap Intan Sarawak. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada bulan Mei 2008 dan setakat hari ini pembangunan adalah mengikut jadual yang ditetapkan. Kampus tetap Intan Sarawak di Kota Semarahan bagi fasa 1 dijaga siap pada akhir tahun 2010. Aktiviti-aktiviti sepanjang tahun Intan Sarawak adalah seperti menjalankan program latihan untuk penjawat awam persekutuan dan negeri di Sarawak. Di antara bentuk latihan yang ditawarkan adalah meliputi bidang kewangan, perkhidmatan, pengurusan sumber manusia dan ICT. Menjalankan penyelidikan, menghasilkan penerbitan, menjadi ahli jawatankuasa peringkat negeri seperti panel penilai anugerah kualiti dan jawatankuasa teknikal ICT. Mesyuarat utama seperti mesyuarat pentadbiran latihan dan mesyuarat jawatankuasa akaun amanah. Penganjuran majlis seperti Intan Executive Talk, Roadshow program latihan Intan, program Intellectual Discourse.
dan seminar. Di antara aktiviti-aktiviti lain Intan Sarawak adalah seperti menganjurkan kursus induksi umum, program PTD Assessment Center atau PAC, kursus pengukuhan pasukan atau team building, lawatan sambil belajar dan kunjungan kehormat ke agensi-agensi kerajaan lain, pameran dan expo, perbarisan, program kerohanian dan kebajikan, serta aktiviti bersukan. Intan Sarawak pada hari ini mempunyai 3/7 perjawatan jika dibandingkan dengan 6 perjawatan saja pada tahun 1999. Pengarah Intan Sarawak yang pertama ialah Yang Berbahagia, Datuk Dr. Halim bin Man dari 6 Disember 1999 hingga 1 Julai 2002. Pengarah kedua ialah Tuan Haji Kamaruzaman bin Yaakob dari 1 Ogos 2002 hingga 15 Mei 2005. Pengarah Intan Sarawak yang ketiga dan terkini ialah Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Zain yang menerajui Intan Sarawak dari 16 Mei 2005. Walaupun dengan anggota kaki tangan dan ruang pejabat yang terhad, Intan Sarawak tetap berjaya melaksanakan kursus-kursus yang dirancang setiap tahun setanding dengan kampus-kampus Intan yang lain. Perkembangan ini diharap dapat menampung permintaan dan keperluan penjawat awam yang kian bertambah di negeri Sarawak. Intan Sarawak juga telah diberi penghargaan dan penghormatan apabila telah berjaya mendapat sijil pengiktirafan pegawai latihannya serta standard yang mematuhi piawai ISO yang diperolehi oleh Intan Kampus Utama Bukit Kiara. Malah, Intan Sarawak juga telah meraih tempat naib johan pada tahun 2006 dalam konvensyen KMK Intan ataupun kini dikenali sebagai KIK. Pada hari ini, Intan Sarawak terus gigih berusaha untuk memenuhi aspirasi negara dalam mempertingkatkan kemahiran dan kecekapan anggota perkhidmatan awam khususnya di negeri Sarawak Bumi Kenyala. Dalam masa yang sama, Intan Sarawak turut menerapkan amalan perkhidmatan berkualiti dan memupuk nilai-nilai murni serta sikap positif dalam diri penjawat awam sejajar dengan hasrat wawasan 2020, iaitu melahirkan penjawat awam yang berintegriti tinggi. Intan, latihan untuk pembangunan. Sambutan Sedekat Intan Sarawak.